Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Wan Badrul Zaman. Semoga sihat selalu. Nasir muda. Salam Cik Wan katanya. Ya. Waalaikumsalam. Menanya ada banyak live. Mana sempat masuk, boleh masuk lah ya. Rashidah Wahab. Assalamualaikum. Akhi Wan katanya. Waalaikumsalam. Kita ada Syahdan Syukur. Agustin, Lonely Man, Ahmad Yusof, Amir Dolah, ya, yang sempat saya bacakan kat sini. Suasana hujan sekarang ni di Kuantan. Di tempat anda macam mana cuaca ya? Sekarang ni di Kuantan hujan sedang turun dengan agak lebat juga sekarang ni. Mungkin saudara boleh dengar bunyi hujan. Khalid Ali, Kalai Atimolan, okey, Salmah Aminah, Kayo Gayo, Ahmad Yusof, Nek Aziz Junior, bina semula PH tanpa pengkhianat dan yang bersungguh dengannya. Itu kata Nek Aziz Junior. Suara clear sebab hujan lebat sangat, takut tak dengar suara. Kita juga ada Adam Akim, Muhammad Ali Hassan. Kita juga ada Priam Nair, Ashur Chot, Salmah Aminah, Amir Dolah, Wan Badrul Zaman. Kulai clear katanya. Kulai hujan tak sekarang ni? Di Kulai Johor. Muhammad Azhar, Muhammad Yunus. Salam malam bro, lawan tak lawan dari Klang. Daripada KU Gayo. Lawan tetap lawan. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi, kita dah biasa ya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita sentiasa lawan apa situasi pun. Okey, Wan Badrul Zaman lebat dari petang tadi katanya. Dekat Kulai ya. Dekat Kulai pun hujan juga ya. Okey, Zakaria bin Muhammad Zain. Salam bro, keluang clear, jangan kecewa lawan tak lawan katanya. Saya tak pernah kecewa. Mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang terlalu memberikan pengharapan, mungkin rasa sedikit kecewa lah. Tapi kalau kita memahami kaedahnya ya, kita tidak kecewa ya, kita takkan kecewa. Okey, Syamsuddin Ahmad. Sebab kalau kita memahami daripada asalnya bahawa kerajaan kita sini sebenarnya ialah kerajaan yang telah pun dikhianati, yang telah pun dirampas, dan apabila ia terlepas ke tangan pihak pengkhianat, memanglah susah kita nak dapatkan balik ya, bukan mudah. Yang kita ada di tangan kita dirampas orang, bukan satu perkara yang mudah lah untuk mendapatkannya. Tapi kalau tak mudah pun, takkan kita nak berserah ataupun kita nak bertawakal saja tanpa kita melakukan sebarang usaha untuk mengambil kembali hak kita yang telah pun dirampas. Kerana kita tidak lagi jatuh sebagai kerajaan bukan kerana ditolak oleh rakyat, tetapi telah pun dikhianati oleh rakan-rakan kita. Jadi menjadi kewajipan kita untuk mengembalikan semula mandat ini dengan apa cara kaedah sekalipun yang dibenarkan oleh undang-undang dan juga perlembagaan. Kalau kita tahu asas kepada perjuangan kita ini, maka kita tidak akan kecewa. Kerana setiap usaha yang kita lakukan itu sama ada gagal ataupun berjaya. Kalau nak berjaya pun sama ada hari ini ataupun esok, minggu ini ataupun minggu depan, bulan ini ataupun bulan depan, itu ya, itu kaedah dia dalam perjuangan ini. Yang penting jangan kita berhenti, jangan kita kata orang tu mengharapkan bulan jatuh ke riba. Tak boleh juga. Kita mengharapkan supaya kita dapat balik
ya, segala usaha yang dilakukan oleh pimpinan kita akan berjaya, dan kita pun menunggu menanti pun ya tidak memberi makna dalam perjuangan ini, ya. Okey, Zarif Hanis, Dak Zaril. Kat sini pun hujan juga, kata Dak Zaril. Kat mana tu? Rashidah Nawab, Setiawangsa, KL Crystal Clear katanya. KL tak hujan Shah Alam pun hujan lebat, kata Syahdan Syukur. Syahdan Syukur orang Shah Alam Kita ada juga Fairuliza Masuria, Rasli Musa, Roy Wong, Muhammad Akmal Daniel, Muhammad Kamal Yusof daripada Pekan, Muhammad Azhar, Muhammad Yunus, Syafri Freedom, Adam Hakim, Muhammad Ali Hassan, Zainal Abidin, ya, Jalil Rani, Fred Matthias, Waris Kuala apa ni? Kuala Salam. Anirisa Ramli, lagi Hans Abid, Muhammad Nur Saleh. Ini yang sempat saya baca lah. Okey, bajet. Masih lagi dalam isu bajet. Saya nak sentuh sikit lah tentang bajet ni kan. Pertamanya kita nak mengucapkan ribuan tahniah kepada pembangkang, terutamanya kepada Pakatan Harapan yang solid, ya, yang telah pun menunaikan janji kepada rakyat, iaitu kita akan lawan, ya, walaupun peringkat awalnya kita tidak melakukan undian belah bagi, walaupun kita tidak menyokong pada pembentangan awal, ya, tetapi kita tidak mengadakan undi belah bagi untuk menentang seperti mana yang lazim kita buat, ya, kerana kita nak lihat setelah pindaan-pindaan yang dilakukan oleh Menteri Kewangan, jadi kita nak lihat daripada pelaksanaannya, ya, di peringkat kementerian. Maka bila dibahaskan di peringkat kementerian, maka kita lihat banyak lagi kebincangan, banyak lagi perkara-perkara yang dituntut oleh rakyat tidak dapat dilaksanakan, ya, dalam perbahasan. Kita lepati banyak kebincangan, contohnya seperti peruntukan jasa dan sebagainya, ya, memang dikurangkan daripada 80 juta lebih kepada 40 juta lebih, tapi 40 juta lebih itu sebenarnya masih lagi tinggi untuk jasa, ya, untuk melaksanakan kerja-kerja propaganda bagi parti pemerintah. Jadi sebab itulah kita berkempen, ya, supaya semua ahli parlimen yang sedar kepada kepentingan rakyat, yang sedar bahawa bajet itu sebenarnya bukannya bajet yang sepatutnya dikatakan sebagai bajet COVID, ya. Sebab ke bawah dulu tuanku kata bajet ini adalah mesti lebih kepada menumpukan kepada COVID, ya. Tapi bila dibahaskan, dilihat di setiap kementerian, maka didapati bahawa itu bukannya bajet yang lebih menumpukan kepada rakyat. Maka sebab itu Pakatan Harapan menyeru supaya bajet itu ditolak. Ini bukan soal nak jatuhkan pada Muhyiddin, nak naikkan Anwar Ibrahim atau naikkan sesiapa. Ini soal bajet, ya, kita atas topik bajet. Cerita nak ganti Perdana Menteri itu bab lain. Sebab itulah bila kita berjaya ataupun tidak berjaya di peringkat bajet ini, bukan bermakna berjayanya mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi ada orang salah faham. Ingat baru-baru ini mereka menyangkakan bahawa bajet ditolak dan maka Anwar Ibrahim akan dapat kita angkat sebagai Perdana Menteri. Jadi bila bajet itu gagal, ya, mendapat sokongan untuk ditolak, maka Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri, maka kita jadi kecewa. Ya, tetapi kalau kita tahu sebenarnya, ya, tujuan untuk kita menolak bajet ini bukan kerana untuk nak menaikkan Anwar Ibrahim. Ya, itu Anwar Ibrahim kalau jatuh, kalau bajet itu tak disokong pada hari itu pun, Anwar Ibrahim belum tentu lagi akan jadi Perdana Menteri. Ya, sebab banyak lagi proses selepas itu. Ya, walaupun bajet ditolak pada hari itu, Muhyiddin masih lagi Perdana Menteri. Sebab bila bajet tidak disokong, Muhyiddin masih lagi Perdana Menteri. Ya, sehinggalah proses beliau berjumpa dengan Tuan Agong untuk mengatakan bahawa kerajaannya tidak lagi mendapat sokongan. Ya, prosesnya masih lagi berjalan, ya, makan masa juga. Sebab itulah kita katakan bahawa
menolak bajet adalah satu perkara yang berbeza dan berasingan daripada untuk mengangkat seorang Perdana Menteri. Cuma kaedahnya lebih mudah, ya, lebih mudah untuk Anwar dicalonkan sebagai Perdana Menteri sekiranya bajet itu ditolak. Tetapi tidak semestinya Anwar calon salah satu calon. Sebab sebelum itu kita pun lihat Tun Mahathir dengan Kuli juga nampak macam berminat, ya, untuk menawarkan diri sekiranya bajet itu ditolak. Sebab itu saya katakan bahawa mungkin ada hikmahnya bajet itu tidak dapat sokongan untuk ditolak, ya. Dan saya difahamkan bahawa beberapa ahli parlimen daripada UMNO yang tidak sokong Muhyiddin, tetapi mereka memilih untuk menyokong bajet atas alasan kerana dia tidak mahu sekiranya bajet itu ditolak, maka terpaksa dikemukakan bajet yang baru, ya. Memandangkan sekarang dah pertengahan bulan Disember, nak masuk dah tahun baru, ya. Agak terlewat sekiranya kerajaan nak buat balik, sama ada kerajaan baru ke, Perdana Menteri baru ke, kan, nak bentang balik bajet yang baru, kena bahas balik semula, kan, nak buat penelitian balik semula, maka ini akan melambatkan lagi proses untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada rakyat, terutamanya dalam keadaan COVID, ya. Di hujung tahun nak memberikan peruntukan-peruntukan kepada setiap negeri, kementerian dan sebagainya. Itu di antara alasan yang saya dengar lah daripada beberapa pimpinan UMNO, ya, yang mereka mengatakan mereka menyokong bajet bukan kerana mereka menyokong Muhyiddin, tetapi mereka nak mempermudahkan supaya proses peruntukan, ya, kepada rakyat ini, ya, walaupun kita bantah tapi terpaksa disalurkan juga kepada rakyat di dah penghujung tahun. Tidak ada masa lagi untuk kita membentang bajet yang baru, kan, untuk kita nak bahas kembali bajet-bajet yang baru, nak teliti balik semula, bukan perkara yang mudah, ya. Lebih baik bagi mereka berpendapat bahawa bajet ini dilepaskan dahulu, ya, dilepaskan dahulu bermakna disokong terlebih dahulu, dan kemudian proses untuk menjatuhkan Muhyiddin itu adalah proses yang akan berlaku selepas itu. Yang bermakna sekiranya ada Perdana Menteri yang lain yang menggantikan Muhyiddin Yassin ini, Perdana Menteri yang baru ini tak perlu lagi untuk membuat bajet. Cuma meneruskan bajet yang ada. Cuma apa kepincangan dalam bajet itu yang kita petikaikan sepanjang perbahasan, ini boleh dibuat pindaan, hanya perlu dibuat pindaan. Tidak perlu lagi nak buat balik semula A sampai Z bajet-bajet yang baru. Ini pendapat beberapa pimpinan UMNO lah, ya, daripada rakan-rakan kita yang memberitahu kita, ya, daripada pihak UMNO. Mereka menyatakan bahawa lepaskan dahulu bajet ini kerana untuk memudahkan Perdana Menteri yang baru, ya, melakukan kerja, iaitu melaksanakan terus bajet yang telah pun lulus ini. Cuma beberapa kepincangan yang kita tidak bersetuju, contohnya seperti peruntukan jasa dan sebagainya, tidak perlu lagi dibawa ke parlimen, ya. Hanya cukup dengan sekadar menteri saja, ya, memotong peruntukan jasa ataupun mengharamkan ataupun menghilangkan terus nama jasa. Itu di antara alasan-alasan mereka lah, ya. Tapi bagi Pakatan Harapan, kita berpegang kepada janji kita daripada awal, ya, bahawa kita akan menentang bajet ini sekiranya perbahasan di setiap pembentangan di setiap kementerian itu tidak memuaskan hati kita, ya. Itu pendirian Pakatan Harapan, dan kita dapat meningkatkan sokongan, ya. Tahniah, kita dapat 108, ya, 108, manakala yang menyokongnya ada 111, ya. Tengku Razali yang hebat sangat bercakap satu hari sebelum tu bersama dengan Tun Mahathir, ya, supaya menyeru semua ahli parlimen tolak bajet dan sebagainya, dengan dia pun tak datang. Jadi kita rasa kecewa jugalah, ya. Walau bagaimanapun hikmahnya
kita boleh lihat sendiri bahawa bukan kabar-kabar angin lagi. Memang terbukti di depan mata kita bahawa kerajaan yang ada sekarang ini, dalam hal bajet sahaja, belum bercerita tentang keabsahan Perdana Menteri. Dalam bajet sahaja pun, mereka hanya mempunyai kelebihan 3 ahli parlimen sahaja. Ya? Ada 3 saja majoriti. Ya. Ataupun 2. Kalau Tengku Razali bersama dengan kita, mereka ada kelebihan tidak lebih daripada 3 ahli parlimen. Baik itu bagi itu tipisnya, ya. Bagi itu tipisnya sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Ini dalam isu bajet. Isu bajet di mana orang memikirkan tentang begitu perlunya bajet ini diluluskan, walaupun tak suka kepada menteri, tapi kena luluskan kerana dah tak ada masa untuk kita nak bawa bajet yang baru. Ya, mana kena bagi kat kelulusan kepada bajet ini. Ya, ada ahli parlimen daripada UMNO mengatakan kena menghormati titah tuanku yang supaya luluskan juga bajet ini. Ya, jadi macam-macam lah. Tapi bagi Pakatan Harapan, kita sentiasa menunjukkan bahawa kita adalah parti yang pegang pada prinsip, ya, pegang pada prinsip, bukan bermakna kita melanggar titah tuanku, kerana kita telah pun laksanakan titah tuanku apabila Menteri Kewangan membuat pindaan-pindaan, ya, kepada beberapa tuntutan kita, maka kita tidak ada membuat kerenah, ya, kita tidak ada mengadakan undian belah bagi dan sebagainya, dan kita membenarkan bajet itu diluluskan pada peringkat dasar. Kemudian kita nak teliti di peringkat kementerian. Dan banyaklah apabila berlakunya pembentangan di peringkat kementerian, maka kita dapati banyak, ya, kebincangan-kebincangan, banyak yang kita tuntut gagal diikuti oleh pihak kerajaan. Maka kita Pakatan Harapan mengambil keputusan menolak bajet ini. Itu pandangan dan juga prinsip Pakatan Harapan. Berbeza daripada rakan-rakan di sebelah sana, daripada UMNO yang sebelum itu mereka lah puak yang paling banyak bercakap tentang esok kerajaan Muhyiddin akan tumbang. Ya, bagi Anwar Ibrahim, dia tak sebut kita keadilan dalam Pakatan Harapan, kita tak sebut tentang kerajaan tumbang. Yang kita sebut, kita akan tolak bajet ini. Kita akan tolak bajet ini dan kita seru semua ahli parlimen yang menyedari bahawa bajet ini ada kepincangannya. Kita seru supaya bersama dengan Pakatan Harapan untuk menolak bajet ini. Kita tidak kata besok mesti tumbang. Tapi yang duk war-warkan ini Pak UMNO. Besok Muhyiddin mesti tumbang. Ya? Kita tentukan Muhyiddin akan dijatuhkan dan sebagainya. Tapi akhirnya pemimpin UMNO sendiri tidak ada kekuatan politik, ya, tidak ada keberanian politik untuk membuat keputusan. Mereka hanya bercakap di depan para penyokong mereka seolah-olah mereka lah hero, ya. Bercakap di kedai kopi, ya, seperti mana Luqman Nadam bercakap setiap malam, ya, dengan penuh yakin Muhyiddin akan tumbang keesokannya. Begitu juga beberapa orang pimpinan UMNO yang kata kerajaan Muhyiddin akan tumbang dan sebagainya. Tapi bila berdepan dalam gelanggang yang sebenar, mereka tidak ada kekuatan. Ya, sebab itulah, ya, saya selalu sebut bahawa kekuatan politik ini, ya, kekuatan politik ini adalah terbina daripada diri kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak ada melakukan apa-apa kesalahan, kalau kita sendiri seorang yang boleh bertindak adil dalam apa juga keputusan, ya, dan kita seorang yang berani menentang apa saja yang tidak betul, menyatakan kebenaran, ya, maka keberanian politik itu akan ada pada diri kita. Tetapi kalau kita jenis orang yang ada masalah, ya, ada masalah, maka bagaimana kita nak membuat keputusan dengan berani? Kerana kita juga adalah orang yang terpalit dengan berbagai-bagai tingkah laku yang tidak baik. Maka sebab itu orang memudah, ya, begitu mudah orang akan menekan dan juga menggugat kita. Jadi problem UMNO ini, pemimpin mereka ada masalah. Itu saja problemnya. Ya, pemimpin mereka ada masalah, Najib ada masalah, Zaid Amidi ada masalah, pemimpin utama mereka ada masalah. Ya, bagaimana mereka nak menunjukkan keberanian? Walhal dalam hati mereka itu, mereka paling tak suka dengan Muhyiddin, jauh daripada kita tak suka kepada Muhyiddin. Ya,
Mereka tak suka Muhyiddin, lebih tak sukanya dia daripada kita Pakatan Harapan. Ya? Kita Pakatan Harapan lawan dari segi politik. Tapi mereka tak suka, terasa seolah-olah mereka dikhianati. Ya? Mereka dah bantu Muhyiddin sebagai Perdana Menteri memberikan sokongan, tapi Muhyiddin tidak memberi apa-apa kepada UMNO dan sebagainya. Sehingga ke hari ini, ya, UMNO tuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri pun tak dapat. Tapi UMNO masih juga menyokong bajet yang dikemukakan oleh Muhyiddin Yassin. Ya, sebab apa? Sebab pemimpinan mereka tidak ada kekuatan, ya, tidak ada kekuatan politik. Mereka sendiri tahu mereka ada masalah, dan bila-bila masa saja ya, diugut oleh kerajaan, maka mereka terpaksalah akur dan juga tunduk. Yang malangnya adalah pimpinan-pimpinan dalam UMNO yang lain. Ya, bukan semua UMNO yang ada masalah. Ada pemimpin UMNO yang bersih. Ya, cuma mereka tidak berada dalam wadah yang betul. Ya, kadang-kadang kita ni bila kita level UMNO, kita kata UMNO semua rasuah. Sedangkan dalam UMNO bukan semuanya rasuah. Ada yang tak suka rasuah. Ya, ada yang tak suka rasuah. Tapi mereka berada dalam politik, memilih wadah yang tidak kena, ya, dengan kepribadian mereka. Ya. Bila seseorang yang baik, tetapi bila berketuakan seseorang yang tidak baik, maka sikit sebanyak akan terpalit kepada diri mereka. Ya. Jadi sebab itulah begitu sukarnya UMNO untuk bersama dengan kita, ya, untuk menyatakan kebenaran, melawan ketidakadilan, kerana mereka juga terpalit dengan beberapa perkara. Jadi bagaimanapun alasan mereka, ya, mereka mengatakan bahawa beri tempoh, ya, beberapa hari, ya, kita akan membuat satu keputusan yang lain, ya. Itu terpulang kepada mereka lah, ya. Sebab peluang dah kita berikan kepada mereka untuk mereka menunaikan cita-cita mereka, iaitu untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Ya, kita dah beri peluang, kerana kita dah kata Pakatan Harapan solid akan tolak bajet. Ya, cuma kita perlukan 3-4 orang saja daripada UMNO. Bukan kita nak perlukan semua untuk nak jatuhkan kerajaan dalam bajet ini terlebih dahulu. Ya, bukan cerita pasal siapa Perdana Menteri. Ya, untuk nak menjadikan kerajaan yang ada sekarang ini sebuah kerajaan yang tidak lagi mendapat sokongan, kita perlukan 3-4 orang saja selain daripada PH. Sama ada daripada JPS, PAS ataupun UMNO. Ya, 3-4 orang saja, maka tertolaklah bajet. Ya, tak diluluslah bajet. Tetapi nak cari 3-4 orang daripada kumpulan ini pun satu masalah. Sebab apa? Sebab mereka juga terpalit, ya, dengan berbagai, ya, termasuklah Parti Lebay. Parti Lebay ini tak mungkin, ya, sebab mereka tahu sekiranya kerajaan ini jatuh, mereka akan balik semula lah, ya, ke Terengganu dan Kelantan, ya, mengajar balik dah di kuliah-kuliah, ya, di masjid-masjid dan sebagainya. Terpaksalah buat kerja lama, kan, tadatin milu balik semula. Jadi memang mustahil Parti Lebay akan bersama dengan kita, ya, kerana kita dah lihat contohnya di Perak lah, ya, dengan mudahnya dia menjual prinsipnya. Kerana apa? Nak kerja pada jawatan Esko. Ya? Sebelum itu bukan main hebat. Kita tidak akan menyokong kerajaan baru di Perak, ya, apabila PIJA dijatuhkan. Wah, ni bukan main. Yang keluar kenyataan bukannya YDP PAS Cawangan, ya, bukan ketua PAS Cawangan. Yang mengeluarkan kenyataan itu Setiausaha Agong PAS. Kita tidak akan bagi kerjasama kepada kerajaan baru di Perak. Sebab marah kerana jatuhnya PIJA ni, ya. Tetapi bila naiknya Menteri Besar yang baru, kemudian terfikir oleh mereka bahawa kalau bagi ini kita akan hilang segala-galanya, ya. Esko tak dapat, apa tak dapat, jadi terpaksalah buat U-turn, ya. Terpaksalah buat U-turn dan terpaksalah mohon balik, nak jumpa balik dengan tuanku, ya. Maka bekerja-kerjalah Presiden PAS pergi ke istana, ya, pakai topeng lah, ya, kena pakai topeng pasal malu, ya, sebab sebelum itu dah derhaka lah. Kali kena datang balik semula. Sebab apa? Nak minta balik, ya, nak minta balik jatah Esko. Ini cara PAS, kita kena lah PAS. Jadi kalau di Parlimen PAS tidak bersama dengan kita menentang bajet dan sebagainya, ya, walaupun dalam bajet itu tidak ada peruntukan untuk RU35 ke, dalam bajet itu tidak ada peruntukan yang besar
untuk perkembangan syiar Islam bagi melaksanakan RU35 hudud jauh sekali lah nama tak sebut kan. Kan, jadi walaupun tak ada, tapi pada mereka inilah bajet yang terbaik, inilah bajet yang mengikut undang-undang Islam, ya. Mengikut undang Islam, ikut hukum. Ini perangai lebay lah ni, kan. Sebab itu kita cuma mengharapkan ada beberapa orang daripada UMNO, daripada GPS atau daripada Bebas yang ada keberanian, ya, untuk bersama dengan kita, ya, menolak bajet yang jelas, satu bajet yang tidak langsung, ya, memberikan manfaat yang besar kepada rakyat, tidak langsung menggambarkan bajet sebagaimana yang dikenaki oleh bawah dua tuanku, iaitu bajet yang berbentuk bantuan, ya, COVID kepada rakyat. Bahkan sehingga hari ini rakyat di bawah masih lagi bergelut dengan proses KWSP, moratorium dan sebagainya, ya. Macam-macam kita tengok di media sosial sekarang ni, ya. Dan tuntutan UMNO supaya KWSP itu dibenarkan pengeluarannya tanpa syarat dan sebagainya, moratorium begitu juga tidak dilayan oleh Kerajaan Perkhidmatan Nasional. Tapi mau tak mau ahli Parlimen UMNO sokong juga bajet itu, ya. Dalam keadaan demikian, ya, dalam keadaan demikian pun Kerajaan Muhyiddin hanya lebih 3 ahli parlimen, ya. Sebab itu saya katakan bahawa pertembungan kita Parti Harapan, terutamanya Datuk Seri Anwar, dalam prosesnya, ya, dalam prosesnya untuk mengembalikan mandat rakyat ini, pertarungannya masih lagi, ya, belum berakhir, ya. Ada orang kata Datuk Seri tak payahlah lagi, ya, nak berusaha, kita fokus kepada PRU 15. Ada saudara-saudara semikian, saudara-saudara orang yang kecewa, ya. Mereka kata dah banyak kali dah Datuk Seri gagal, ya. Tapi mereka tak faham, adakah gagal kerana beliau ataupun gagal kerana faktor-faktor yang tertentu. Kalau kita ikuti setiap apa yang beliau usahakan, adakah beliau gagal ataupun digagalkan oleh faktor-faktor yang tertentu, ya. Sepatutnya kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Ibrahim. Walaupun beliau gagal kali pertama, beliau cuba untuk kali kedua, beliau cuba cara ini, beliau cuba cara ini dan berbagai cara lagi, ya, untuk mengembalikan mandat rakyat kita yang telah pun dirampas, ya. Bukan untuk diri beliau, ya. Ramai kata, oh, Anwar ini bersungguh-sungguh, ya, nak dapatkan mandat kerana nak jadi Perdana Menteri. Kalau beliau memikirkan diri beliau, dah lama beliau jadi Perdana Menteri, boleh-boleh langgar saja prinsip, ya. Berpakat dengan Najib, berpakat dengan Zahid, confirm Datuk Seri Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ya. Bahkan masa kita menang PRU 14 yang lalu, ya, 2-3 kali Najib telefon. Sebelum tu kita belum lagi diisytiharkan sebagai kerajaan, ya. Tapi Najib tahu kerajaan dah tumbang. Maka dia call Datuk Seri Anwar masa itu, buat panggilan, nak bercakap, mungkin nak berpakat. Kalau Anwar ini jenis orang gila perjawatan, ya, dia boleh singkirkan Mahathir masa itu dan bekerjasama dengan Najib Tun Razak, maka Anwar jadi Perdana Menteri, ya. Kemudian ada lagi peluang untuk beliau jadi, ya. Sewaktu Wan Azizah dipanggil oleh ke istana untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, ya. Yang di-Pertuan Agong menyatakan bahawa Kak Wan adalah orang yang layak menjadi Perdana Menteri kerana beliau Presiden Keadilan. Keadilan masa itu bertanding menggunakan logo keadilan. Semua parti Pakatan Harapan menggunakan logo keadilan. Maka selayaknya, sesuainya, ya, seperti mana kelaziman biasa, parti yang paling banyak, ketua parti itu akan ditawarkan, akan ditanya, ya, sama ada mahu menjadi Perdana Menteri atau tidak. Tapi Kak Wan menolaknya kerana Pak Wan kata, walaupun saya Presiden Keadilan, walaupun logo keadilan digunakan oleh semua parti Pakatan Harapan, tapi saya berpegang kepada janji, ya, bahawa kalau kami menang, Tun Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri. Kalaulah ada pengkhianatan nak dibuat ketika itu, boleh saja berlaku. Kawan ambil jadi Perdana Menteri. Kemudian Anwar, bila Anwar sudah layak berpolitik, serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Tetapi itu bukan cara Anwar Ibrahim ataupun Kak Wan, ya. Beliau sentiasa berpegang kepada janji-janji, ya.
Beliau selalu berpegang kepada janji walaupun dengan Tun Mahathir sekalipun. Tetapi orang yang macam ini, orang yang lurus macam ini, selalunya akan jadi mangsa kepada orang yang suka berkhianat. Ya? Jadi rupa-rupanya kita berurusan selama ini, sebelum PRU14 ini, kita berkeliling seluruh negara, berjelajah bawa Tun Mahathir ini, rupa selama ini kita berurusan dan bekerjasama dengan perkhianat. Tetapi tak boleh kata apa, sebab kita manusia, ya. Tuhan ajar kita, permulaan kita adalah hendaklah bersangka baik dengan seseorang yang nak melakukan kebaikan. Apa yang ada dalam hatinya kita tak tahu, ya. Jadi kita bersangka baiklah, sebab kita ingat pun umur dah 95 tahun, takkan tak ubah-ubah perangai kan. Jadi kita bersangka baik dengan Mahathir, maka kita anggap dia akan mengubah perangainya. Rupa-rupanya bila dia dapat kuasa, barulah kita nampak belang dia satu persatu. Ya, ketika itu kita tak boleh lagi nak menentang secara terbuka, sebab kita nak jaga nama kerajaan Pakatan Harapan. Bila kita menulis sikit ada orang tegur kita, janganlah tulis terbuka, ini akan memburukkan imej Pakatan Harapan. Tapi kita dah nampak dah ke mana Mahathir nak bawa kerajaan Pakatan Harapan. Ya? Jadi akhirnya terbongkar dengan sendirinya, baru beliau cuba nak jadikan Pakatan Harapan ini sebagaimana beliau pernah lakukan kepada Parti UMNO satu ketika dahulu. Ya, di mana beliau sanggup mengharamkan Parti UMNO apabila beliau berlakunya pemilihan di dalam Parti UMNO, apabila beliau bertanding dengan Tengku Razali Hamzah, yang kawan dia baru ni, yang dibawa dalam PC ni, apabila beliau bertarung dalam pemilihan UMNO dengan Tengku Razali Hamzah, beliau hanya menang, tak salah saya, dalam 40 lebih undi, 42 undi ke Mahathir menang. Itu pun dengan kabarnya sampai tutup lampu blackout 2-3 kali kira, Mahathir menang 42 undi, ya, dengan Tengku Razali, pertandingan Presiden UMNO ketika itu. Dan bila beliau takut dengan kedudukan Tengku Razali yang juga mempunyai pengaruh yang besar hingga beliau hampir-hampir tewas, ya, maka beliau dengan cara nak menghalang Tengku Razali ini berkuasa ataupun mendapatkan pengaruh dalam UMNO, maka beliau menggunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri ketika itu mengharamkan Parti UMNO. Beliau sanggup haramkan partinya sendiri, ya, Parti UMNO, untuk menghalang musuh politiknya Tengku Razali. Ya? Jadi bila dia haramkan Parti UMNO, RUS di bawah dia, dia sebagai Perdana Menteri, Tengku Razali nak daftar balik UMNO tak boleh, disekat. Ya? Kerana UMNO yang diharamkan oleh Mahathir ini diwujudkan UMNO baru. Sekarang UMNO yang ada ni UMNO baru sebenarnya. Ya, bukan UMNO yang original, UMNO yang baru dilahirkan oleh Mahathir Mohamad. Ya? Jadi diwujudkan UMNO baru. Jadi kumpulan Tengku Razali tidak ada pilihan, terpaksa daftarkan parti baru yang diberi nama Parti Melayu Semangat 46. Ya, Semangat 46 ni adalah tarikh Parti UMNO ditubuhkan. Ya. Tapi biasalah, atas kepintaran Mahathir, maka akhirnya Parti Tengku Razali terpaksa dikuburkan dan Tengku Razali kembali masuk bersama dengan UMNO. Ya, kerana Tengku Razali juga bukan orang politik yang ada kekuatan politik. Ya, jadi terpaksa akur dan juga melutut kepada Mahathir Mohamad ketika itu. Jadi inilah taktik yang cuba dibawa oleh Mahathir ke dalam Pakatan Harapan. Ya, beliau pernah haramkan, hancurkan Parti UMNO kerana kuasanya, kerana kehendak nafsu kuasanya. Maka beliau letakkan jawatan di dalam, ya, kerajaan Pakatan Harapan tanpa mengadakan perbincangan dengan mana-mana pihak. Ya, dalam Majlis Presiden beliau meletakkan jawatan dengan semata-mata untuk menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan. Apa buktinya? Ya, apa buktinya? Buktinya bila beliau meletakkan jawatan, ya, beliau nak jadi Perdana Menteri semula, tetapi di bawah kerajaan perpaduan. Beliau cuba promosikan sebuah kerajaan perpaduan. Beliau nak jadi Perdana Menteri balik semula, ya, tapi di bawah kerajaan perpaduan, iaitu kerajaan yang akan menghimpunkan semua parti politik
dan juga proporsional yang tidak ada parti, ya, tapi beliau tetap akan jadi Perdana Menteri. Kabinet beliau akan tentukan, tidak mengikut kota parti-parti dan sebagainya, ya, terpulang pada beliau nak lantik siapa jadi menteri, ya. Jadi seolah-olah macam presiden lah, ya, kuasa besar. Itu yang diimpikan oleh Mahathir Mohamad. Saya tak langsung, matlamatnya apa? Matlamatnya untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu saja. Ya. Sebab apabila Patah Harapan itu dihancurkan, sekiranya kerajaan perpaduan itu berjaya ditubuhkan, bermakna Patah Harapan itu terkubur dengan sendirinya. Terkubur dengan sendirinya. Dan apabila wujudnya kerajaan perpaduan ini, Anwar tidak lagi ada peluang untuk menuntut janji bahawa selepas Mahathir itu adalah Anwar Ibrahim menjadi menteri. Sebab apa? Janji ini hanya terpakai di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Mahathir kan kata sekarang ini kerajaan perpaduan. Jadi kerajaan perpaduan ni bukan hak kamu, Anwar Ibrahim, untuk menuntut jawatan Perdana Menteri. Terpulang pada saya nak jadi Perdana Menteri sampai saya mati, ya, ataupun sampai saya jadi nyanyok gila dan sebagainya, terpulang, ya, itu hak dia apabila dia dah ada kuasa. Jadi kita tak pelik Mahathir ni apa saja move Anwar Ibrahim, Mahathir akan melintah di hadapan. Kalau tuan-tuan tengok, ya, apa saja tindakan Anwar Ibrahim, Mahathir akan berada di depan, ya. Di situ kita tahu, ya, di situ kita tahu dah apakah perangai orang tua ni, ya. Masa Anwar Ibrahim bawa bertemu dengan Agong sebelum ini, yang pertama sebelum ini, ya, tiba-tiba Tengku Razali masuk ke sana, ya. Kemudian apabila dalam bajet ini pun, ya, Mahathir pun sangka inilah peluang Anwar nak jadi PM kot, kan. Padahal Anwar kata tolak bajet je, tak cerita pasal Perdana Menteri, ya. Tapi Mahathir kan rasa takut. Kalau jatuh macam mana Anwar jadi Perdana Menteri, pop dia buat PC lebih awal, ya. Dia bawa Tengku Razali. Bahawa betul lah telahan kita selama ini, bahawa Tengku Razali dan juga Mahathir sekarang ini bekerjasama, ya. Supaya nak mendatangkan, memberi gambaran kepada ahli-ahli parlimen bahawa sekiranya kamu tak suka pada Muhyiddin, ya, kamu pilih kami berdua, ya. Saya jadi Perdana Menteri, Tengku Razali jadi timbalan. Ya. Kita akan diperintah oleh dua orang tua yang hampir nyanyuk, ya, untuk mentadbir negara kita. Masalah tua ni tidak ada masalah, tuan-tuan, ya. Tapi kalau dah tua, hati busuk, ya, pendendam, dengki, khianat, jadi tak, saya rasa tidak baiklah untuk kita berada dalam sebuah negara yang sedemikian rupa, ya. Dan beliau pun telah diberi peluang menjadi Perdana Menteri 22 tahun, kemudian 22 bulan, ya. Jadi kita dah tahu, dah menilai dah bagaimana Mahathir ni kalau memimpin negara kita, ya. Jadi dalam PC baru ini, wah, hebat dia bercakap. Ramai jumpa saya, minta saya bantu pulihkan balik negara. Jadi saya terpaksa panggil kuli untuk betulkan negara kita. Ramai orang jumpa saya, tolong selamatkan negara. Ini modal dah lapuk, ya, Mahathir gunakan. Kalau tuan-tuan ingat, sebelum PRU 14 dulu pun, inilah modal dia, ya, modal dia macam ceramah. Dia kata dia lawan Najib kerana ramai jumpa dia, supaya selamatkan negara daripada tangan Najib, kerajaan kleptokrasi. Ramai orang bertemu dengan dia supaya kembali semula ke politik. Ini yang Mahathir sebut sebelum PRU 14 yang lalu. Dan kali ini ulang lagi sekali, ya, supaya orang jumpa dia untuk selamatkan negara. Padahal dia dah dibagi peluang jadi Perdana Menteri. Kalau dia nak selamatkan negara ketika dia jadi Perdana Menteri, dia boleh selamatkan, ya. Kenapa dia jadi Perdana Menteri, dia letak jawatan, kemudian jadi Perdana Menteri balik atas alasan nak selamatkan negara, ya. Sebab tu saya katakan dia sudah sampai dah tak betul akal dia, ya. Pemikiran dia saya rasa tak tahu. Mungkin dia lupa bahawa dia pernah jadi Perdana Menteri 22 bulan. Ya. Dia masih rasa dia belum lagi jadi Perdana Menteri kali kedua. Dia boleh kata orang jumpa dia suruh selamatkan negara. Ya. Padahal dia dah diberi peluang 2 kali jadi Perdana Menteri. Apa yang diselamatkan kalau tidak kroni-kroni dia? Apa yang diselamatkan kalau tidak anak bini dia? Ya, anak-anak dia. Itu yang diselamatkan. Ya. Okey.
Guna sigaran. 2 bulan Tok buat apa? Haprak Tok katanya. Mat Ali, padu bro, orang tua hampir nyanyok. Al-Nuradin Gano, sakatua ada penyakit anuafobia. Ya. Okey, saya bayangkan pertarungan Anwar sekarang ini ibarat macam ada orang kata Anwar relax, habis dah, tak payahlah buat apa-apa. Tak payah buat usaha apa-apa, fokus kepada PRU yang ke-15. Yang sebenarnya Anwar suruh fokus kepada PRU 14. Ini lama dah. Ya, selepas kita tumbang langkah Sheraton, ya, Parti Keadilan khususnya, telah dikeluarkan surat berkeliling supaya semua negeri, ya, semua cabang hendaklah melakukan gerak kerja, ya, kerana kita akan menghadapi PRU bila-bila masa. Perkuatkan jentera, perbanyakkan ranting, ya, perbanyakkan ahli, ya. Bahkan negeri Pahang, alhamdulillah, di antara negeri yang paling awal bersedia kerana kita telah melantik penyadas-penyadas DUN dan Parlimen. Berapa negeri lagi saya rasa tak tahu sama ada mereka dah lantik belum penyadas DUN dan Parlimen, tapi Pahang dah selesai. Ya. Tahniah kita usahakan kepada pengurusi keadaan negeri Pahang. Bukan kerana saya berada dalam MPN Pahang maka saya puji. Ya. Ini fakta. Ya, ini fakta. Di antara negeri yang paling awal yang telah pun melantik penyelaras Parlimen dan penyadas DUN adalah negeri Pahang. Bermakna kita fokus. Ya, kita dah kat umbi, kena fokus untuk menghadapi PRU. Tetapi bagi pimpinan, sama ada pimpinan Patah Harapan dan juga Presiden Keadilan, ya, pengerusi Patah Harapan dan juga ketua pembangkang, mereka ada tugas yang lebih besar, iaitu mengembalikan kembali mandat rakyat. Ya, mengembalikan kembali mandat rakyat. Kerana ini adalah hak kita. Hak kita yang telah dirompak. Ibarat macam kita jadi ketua keluarga dan rumah kita. Dan sebagai suami, kita tahu rumah kita dicuri, harta kita dicuri dan kita tahu siapa pencurinya. Menjadi kewajipan kita adalah untuk mendapatkan harta kita semula. Soal dapat, tak dapat, bila nak dapat, itu soal lain. Tapi kita kena berusaha. Kita wajib berusaha untuk mendapatkan kembali hak kita yang telah dirompak ataupun diri. Ya. Tak boleh kita kata dah takdir nak macam mana, orang dah rompak, maka kita kata beli barulah barang. Ya, kumpul duit, kita beli baru barang. Tak boleh macam tu. Ya. Bermakna kita zalim kepada diri kita, zalim dengan keluarga kita, zalim dengan anak kita. Sebab barang ini dirompak, kita tahu dirompak. Dan kita kenal perompak tu. Tapi apa usaha kita? Takkan kita tak ada usaha. Jadi macam ini yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Dia tahu, ya, walaupun dia tidak ada kesan apa-apa. Sebab masa kita jadi kerajaan, Anwar Ibrahim bukan jadi menteri pun. Ya. Dia jadi ahli parlimen biasa saja. Tidak ada apa-apa pun pada dia. Ya. Tapi beliau tahu, beliau sebagai ketua pembangkang, beliau sebagai pengurusi Patah Harapan, tanggungjawab beliau bukan hanya berdiam diri ataupun menunggu saja tempoh PRU 15. Ya. Beliau tahu kerajaan ini dirampas. Beliau tahu siapa yang ambil kerajaan ini. Dan menjadi tanggungjawabnya selagi beliau ada upaya dan keupayaan, selagi beliau disokong oleh semua ahli-ahli kita, ya, penyokong-penyokong untuk mengambil kembali mandat rakyat, beliau kena berusaha dengan apa cara sekalipun, asalkan, ya, mengikut undang-undang dan perlembagaan. Bukannya Anwar menghasut rakyat untuk mengadakan demonstrasi, berhimpun, revolusi dan sebagainya. Ya? Kalau nak buat macam tu pun tidak jadi masalah sebab memang hak kita dirampas. Tetapi itu bukan pilihan Anwar. Ya, beliau menggunakan pilihan yang paling berhemah. Apa pilihannya? Ya, apa yang Muhyiddin buat, beliau telah pun buat. Sama ada proses itu berjalan tertangguh sebagainya, itu bukan bidang kuasa dia. Tapi dia dah buat. Ya? Melalui parlimen dengan cara mengajak orang parlimen supaya pertama sekali tolak bajet. Ya? Beliau dah lakukan. Apakah selepas ini beliau kena berdiam diri? Tak, kita tak mahu beliau berdiam diri. Ya? Dan beliau juga tidak akan berdiam diri. Kerana beliau tahu selagi kerajaan ini tidak dikembalikan semula kepada rakyat, menandakan beliau gagal, ya, sebagai pemimpin. Ya. Kalau beliau berusaha dan beliau gagal, orang tidak salah.
tidak salahkan beliau. Tetapi kalau beliau hanya berpeluk tubuh dan juga membiarkan kita semua buat kerja tengkus lumus hanya untuk PRU ke-15, ya, itu sesuatu yang tidak adil. Ya. Saya ibaratkan seperti dalam pertolongan tinju. Ya. Sekarang ni pusingan tinju biasanya mungkin heavyweight kan 15 pusingan. Tapi bila kita lihat sekarang ini, Muhyiddin hanya dapat 2 ataupun 3 majoriti di parlimen, bermakna pertarungan ini akan makan masa pusingan yang panjang. Ya. Panjang ataupun pendek, tapi tidak boleh dikatakan belum berakhir lagi pertarungan ini. Ya. Oleh kerana pertandingan pertama, kita katalah Anwar masih belum menang. Bukan gagal, masih belum menang di pertandingan pertama. Bunyi loceng pertandingan kedua, lawan lagi. Ya. Masih lagi Anwar belum menang. Adakah kerana 2 perlawanan, 3 pusingan Anwar mahu kalah? Ya. Dan hanya berpeluk tubuh saja? Tak boleh. Sebab kalau kita tidak melakukan apa-apa, pihak lawan kita akan menjadi bertambah kuat. Buktinya, kalau sebelum ini di parlimen kita hanya dapat 1-0, 90 lebih, 104, ya. Tapi baru-baru ni dapat 108. Ya. Peningkatan. Sebab apa? Sebab tekanan yang kita berikan dia semakin lama semakin kuat. Jadi pihak lawan, walaupun dia masih menguasai, tapi semakin lama kelihatannya semakin lemah. Jadi lawan, ya, kena lawan. Kerana kalau kita tak lawan, pihak lawan kita akan bertambah kuat, akan menjadi semangat. Ya, pihak lawan kita akan bertambah yakin. Kalau tidak ada tekanan yang diberikan, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim harus terus, ya, melakukan tekanan, usaha dan terus lawan. Dan kita di bawah ini kalau tidak boleh membantunya, ya, tapi berilah sokongan, bukan mempelekehkannya, ya, menganjing-anjing dan sebagainya. Ya, seperti mana ada beberapa orang, ya, bila Anwar nak buat satu perkara, Anwar mesti berjaya. Kalau tak berjaya, kita pelekehkan. Ya. Jadi seolah nak anggap Anwar seperti malaikat. Ya. Buat mesti berjaya. Buat mesti berjaya. Apa yang Anwar nak rancang mesti berjaya. Tak bolehlah pengharapan kita ke tahap itu. Ya. Bila beliau melakukan usaha, kita mengucapkan ribuan terima kasih. Ya, bukan mudah. Kita tahu bukan mudah. Kena nak dapatkan sokongan, nak dapatkan kembali Mandir Raya ini, suka tak suka, mahu tak mahu, kita kena berhubung dengan orang di luar daripada Pakatan Harapan. Kalau kita nak sama Pakatan Harapan, tak meningkat mana jumlah itu, ialah sebanyak itulah. Sampai kiamat pun tak boleh lebih kalau kita hanya di dalam Pakatan Harapan. Bermakna kalau nak dapatkan mandat rakyat, kena mendapatkan sokongan luar daripada Pakatan Harapan. Sama ada kita nak mengadakan rundingan dengan beberapa ahli parlimen di luar Pakatan Harapan, daripada GPS, UMNO, PAS ke apa ke, terpulang. Siapa yang yakin dengan kita? Bukan kerana tawaran. Ya, kalau nak cepat, buat tawaran saja, cepat. Anwar boleh mengadakan tawaran, panggil saja Najib, panggil Zaid Abidi, kita settle kes, UMNO akan sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Tapi itu bukan pilihan Anwar. Oleh kerana dia tidak pilih cara itu, maka perjalanan jadi lambat. Kita kena sabarlah. Sebab kita nak kerajaan yang terbaik. Kita nak Perdana Menteri yang terbaik. Apa guna Anwar jadi Perdana Menteri, tapi kalau Anwar tunduk kepada tekanan orang begini, ya, kita tak mahu. Orang yang ada kes, kalau dia sokong, tidak ada masalah. Tapi jangan kerana sokongan itu menjadikan Anwar Ibrahim menjual prinsip. Ya? Jadi kita tak perlu Perdana Menteri yang boleh menjual prinsip. Sebab kita berjuang lama untuk mempertahankan prinsip ini. Ya? Bukan kita nak angkat Anwar Ibrahim semata-mata untuk jadi Perdana Menteri. Kita angkat Anwar Ibrahim ini jadi Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri yang ada prinsip. Perdana Menteri akan melaksanakan reformasi. Ini yang kita mahu. Ya? Bukan kerana suka-suka nak naikkan dia sebagai Perdana Menteri. Ya? Kalau suka-suka, boleh saja kita suruh Anwar terima saja apa tawaran daripada UMNO. UMNO akan sokong seperti mana Muhyiddin. Ya? Dia cakap seperti mana kita dengar lah audio, ya, boleh tawaran, ya, boleh jadi Perdana Menteri. Tapi adakah ini prinsip yang Anwar perlu lakukan? Kita pun tak restu, kita pun tak mahu Anwar mengambil pendekatan ini, walaupun pendekatan ini dilihat lebih cepat dan juga pantas, ya, untuk menjadi menteri. Biar lambat tak apa.
Tetapi kita nak angkat Anwar ini sebagai Perdana Menteri yang tidak akan tunduk kepada mana-mana orang, tidak akan menjual prinsipnya, ya, hanya kerana sokongan beberapa orang daripada pihak lawan, ya. Jadi kita nak, kalau ada sokongan, alhamdulillah, itu bonus bagi kita. Sebab itu kita katakan bahawa Anwar harus meneruskan usahanya, memberikan tekanan, ya, kepada pengkhianat-pengkhianat ini. Kerana kalau tekanan tidak diberi, pengkhianat akan bertambah yakin, pengkhianat akan bertambah kuat. Ya? Maka bila bertambah kuat, kita akan menghadapi pilihan raya yang PRU 19 nanti dengan sebuah kerajaan yang dah kuat. Ini akan menyukarkan kita. Ya? Kita cakap mudah. Tak payahlah sibuk-sibuk nak ambil mandat rakyat. Kita buat kerja saja, tunggu PRU. Tapi kita lupa bahawa sekiranya tekanan tidak diberikan kepada kerajaan ini, maka dia akan menjadi semakin lama semakin kuat, ya. Semakin lama semakin kuat, dan bila sampai PRU nanti, kita akan berdepan dengan sebuah kerajaan yang dah kuat, tidak selemah sekarang ini. Kalau sekarang ini dia adakan PRU, okey, kerajaan dalam keadaan lemah kerana dia ada 2-3 kelebihan saja sekarang ini. Tetapi bukan sekarang ini PRU, 2-3 tahun. Dan kalau masa 2-3 tahun nanti kita tidak mengadakan tekanan, kalau kita tak berusaha langsung, ya, memberikan tekanan kepada kerajaan ini, maka dia akan bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat, dan kita akan berdepan dengan sebuah kerajaan yang dah tentunya pengkhianat dan kuat pula. Orang jahat yang kuat, ya, bahaya tuan-tuan, ya, nak berdepan dengan orang jahat yang kuat ni. Sebab itu sekarang ini jangan kita paksa Anwar Ibrahim supaya menghentikan usahanya. Ya, sepatutnya kita doakan beliau berjaya dengan sebarang usahanya, asalkan usahanya itu, ya, bertepatan dengan undang-undang dan juga perlembagaan. Kita tak minta Anwar Ibrahim mengadakan revolusi, demonstrasi dan sebagainya. Ya, lakukan. Cari sokongan sama ada daripada mana-mana pihak pun. Ya, lakukan rundingan dengan mana-mana pihak pun. Tapi yang paling penting adalah prinsip itu mesti diletakkan sebagai keutamaan. Tak timbul sekarang ini, jangan berunding dengan UMNO. Di Perak kita dah buktikan bagaimana, ya, kita berjaya menjatuhkan Peja di Perak kerana kita berlapang dada. Berunding dengan DAP, UMNO DAP, Amanah DAP, keadilan dengan DAP. Tak ada masalah. Sebelum ini, begitu sekali UMNO mengatakan tak boleh DAP, tak boleh terima DAP. Ya? Dan di antara pimpinan kita pun begitu sekali mengatakan, oh, mengapa nak dengan UMNO? Tapi di Perak telah pun terbukti bahawa sekiranya kerjasama itu diadakan, maka cita-cita, ya, cita-cita akan dapat dilaksanakan. Cuma di Perak ini, Partai Harapan bukannya nak jadi kerajaan, kerana kita tahu jumlah kita sedikit. Tapi matlamat kita nak mendorong ke Peja itu berjaya. Kalau Syarani naik pun tidak ada masalah, kerana Peja ini adalah pengkhianat. Syarani bukan pengkhianat, dia ahli UMNO. Tapi Peja ini pengkhianat, kerana dalam Perikatan Harapan dulu, dia bersama dengan kita bagi dia menteri besar, walaupun dia tidak ada kerusi, 1 kerusi. Kemudian dah bagi menteri besar, khianat pula, jadi menteri besar lagi. Jadi di situlah menjadikan kita perlu, ya, menjatuhkan Peja ini. Kerana pengkhianat ini kita tak boleh benarkan dia jadi menteri besar. Ya, bahaya kepada rakyat. Apatah lagi mulut Peja ni macam lupa. Ego. Sampai dah jatuh pun masih lagi sombong. Bila wartawan tanya, dah jatuh menteri besar. Wartawan tanya, dia kata jumpa dia dekat apa ni, rumah timbalan Perdana Menteri. Apa tu? Seri apa nama, saya lupa lah. Yang Azmi duduk-duduk ni. Korang-korang yakin dia akan jadi timbalan Perdana Menteri. Ya. Jadi okey, tidak ada masalah. Walaupun di Perak. Dan kita membuktikan penyatuan kita di Perak. Sebab UMNO sewaktu PAS tak mahu sokong, ya, Bersatu tak mahu sokong UMNO di Perak, mereka mengadakan rundingan dengan Partai Harapan, ya. UMNO nak wujudkan kerajaan di Perak bersama Partai Harapan. Tapi dengan syarat, katanya, amanah dan keadilan saja. Mereka tidak mahu DAP berada dalam kerajaan di Partai Harapan. Apa kata amanah? Apa kata keadilan? Kalau kamu tolak DAP, kami tidak akan bersama dengan kamu. Kami tak jadi kerajaan buat apa? Kerana Partai Harapan ini harus dipelihara. Kami tidak memandang jawatan, kami tidak memandang kuasa, tetapi kami pentingkan penyatuan di antara kami.
Kami dah bantu kamu untuk jatuhkan Fajar, maka kamu lantiklah menteri besar kamu. Kami jangan dipecahkan kerana dengan tawaran-tawaran ini. Ini hebatnya Partai Harapan di Perak. Apakah perkara seperti ini tidak boleh dilakukan di pusat? Ya? Sedangkan di Perak itu kerjasama en blok. Ya? Partai Harapan bekerjasama dengan Parti UMNO di Perak. Secara en blok. Anwar Ibrahim bukannya kerjasama dengan en blok. Bukan nak kerjasama ataupun minta sokongan daripada UMNO secara en blok. Anwar Ibrahim cuma menawarkan, ya, meminta sokongan daripada mana-mana ahli parlimen, sama ada GPS, bahkan pejuang sekalipun, warisan, ya, bebas, dan juga UMNO yang yakin dengan beliau memberikan sokongan. Bukannya nak tarik UMNO masuk dalam Partai Harapan. Tak. Ya, sokongan daripada beberapa individu daripada UMNO yang yakin dengan beliau dan tidak ada syarat. Ya, tidak ada kata nak pergi settle case ke, nak jadi menteri ke, nak jadi apa, tidak ada syarat. Kalau kamu yakin, berikan sokongan. Itu yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, dan cara seperti ini tidak ada syarat, tidak ada tawaran, tidak ada apa ini, memang lambatlah. Memang lambat. Ya? Sebab kebanyakan orang ni bila nak masuk mesti ada tawaran. Nak apa nak bagi aku? Nak jadi menteri, ya? Nak jadi timbalan menteri dan sebagainya. Ya? Tapi oleh kerana tidak ada tawaran, maka usaha Anwar ini kita lihat memang lambat. Tapi bukan gagal, memang lambat. Ya? Tapi walau macam mana pun, janganlah kita memberikan pula tekanan kepada Anwar Ibrahim. Oh, tak layak jadi ketua pembangkang, tak layak jadi pengurusi Partai Harapan. Oh, cukup-cukuplah, tak payahlah berusaha, mandat rakyat fokus pada PRU15. Ya? Kita tak fikir apa yang ada dalam pemikiran Anwar Ibrahim ini. Ya? Ya? Sebab seperti mana saya sebut tadi, bahawa kerajaan yang khianat ni kerajaan jahat lah, ya. Sebab khianat ni bukan perkara yang baik. Khianat ni perkara yang jahat. Ya, sebab tu saya kata kerajaan ini kerajaan jahat sebab dia khianat. Ya. Orang yang jahat ini, kalau kita tak beri tekanan, ya, dia akan datang kekuatan pada diri dia. Akan menambahkan kekuatan pada diri dia. Sebab apa? Tidak ada tekanan, ya. Ibarat macam saya sebut dalam perlawanan tinju, ya, walaupun kita tewas pusingan pertama, pusingan kedua, tapi kalau kita langsung tak menumbuk, ya, ataupun kita biarkan saja, ya, dia akan tambah kuat lah. Ya, kesan-kesan lebam kat pipi yang kita tumbuk tu, ya, kita tak tumbuk lagi. Dia akan sembuh lebam dia tu, dia akan jadi kuat. Dan kita akan kena tumbuk balik. Ha, teruskan lawan. Teruskan lawan. Ya, sekuat mana pun, kalau perlawanan itu berterusan, ya, tekanan itu diberikan, ya, akan dapat melemahkan. Akan dapat lemahkan. Sekarang ni terbukti, dah semakin lemah pun. Ya, dah tinggal 2-3 kerat je lagi. Tolak Tengku Razali tinggal 2 je lagi. Ya, yang 2 ni lagi belum tentu suka pada Muhyiddin. Ya, Najib dengan Zahid Hamidi dah tak suka. Nazir Aziz tak suka. Cuma dalam bajet banjawan saja mereka sokong. Dari segi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, secara jelas mereka menolak. Jadi Muhyiddin sebenarnya memang tidak ada majoriti sebagai Perdana Menteri. Cuma prosesnya sahaja lagi. Jadi tak apa lama. Mengapa dalam keadaan begini kita perlu desak Anwar Ibrahim supaya hentikan? Ya, hentikan. Sedangkan dia ada tanggungjawab untuk mengembalikan semula mandat kita yang telah hilang. Apakah kita tidak merasa bangga sekiranya hak yang dicuri itu dikembalikan? Ya? Dahlah kita tidak berusaha, kita pula memperlekehkan orang yang melakukan usaha itu. Ya, sepatutnya kita doakan. Gagal sekali, kita patut beritahu Datuk Seri, jangan bimbang, jangan risau. Datuk Seri buat, kami tak kisah, bila-bila pun. Janji Datuk Seri lakukan. Kami akan beri sokongan, kami beri bantuan, sedaya upaya kami. Apa yang dapat kami bantu. Sepatutnya begitu. Bukan cara, oh, cukup-cukuplah, Anwar, dah lah cukuplah, kita fokus pada raya. Kebanyakan kali tengok pula dalam grup WhatsApp ni, yang duk kata, oh, tumpu PRU, orang ni pun tak bergerak pun dekat Umi. Bercakap dalam grup WhatsApp je lah. Dia sedap lah cakap, kan. Oh, tumpu PRU. Tapi bila kita ajar buat program, tak turun pun. Tak bantu pun. Duk sibuk dalam grup WhatsApp je, kutuk Anwar. Kerja kat Umi tak buat. Ha?
Macam rakan-rakan kita yang lain, okey lah kan. Dalam Facebook pun menulis, di WhatsApp pun aktif, kemudian dekat ubi pun bekerja. Yang ni yang bagus. Ya? Tak bercakap saja tapi buat kerja. Tu dekat ubi. Ya? Macam saya dengan rakan-rakan, saya beritahu, kita di bawah, jangan menanti bulan jatuh ke riba. Jangan duduk menung siang malam bahawa bila lah Anwar jadi PM, bila Anwar jadi PM. Kena buat kerja. Sebab kalau dapat kembali mandat rakyat itu dalam masa yang terdekat ataupun sebelum PRU, itu adalah bonus. Bonus bagi kita. Tetapi kalau tak dapat, ya, sehinggalah PRU, kita dah bersedia. Ya, kita dah bersedia. Tak ada ruginya. Jadi, kita di bawah tugas kita, lakukan tugas kita. Perkuatkan parti, perkuatkan jentera, ramaikan ahli. Dan kita memberikan sokongan kepada pimpinan yang berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat. Ini duk kita bebel bagi tahu Anwar janganlah cukup lah. Tapi kita di bawah tak juga buat kerja. Tidak, kan? Jadi bila kita kata macam tu, pihak musuh akan bertambah suka lah. Bila kita duk kata dengan Anwar cukup lah, musuh akan bertambah suka. Sebab dia dah curi barang kita. Kemudian kita tak tekan dia, ya. Jadi kita akan berdepan PRU nanti dengan sebuah kerajaan yang bertambah, musuh kita akan bertambah kuat. Sebab apa? 2-3 tahun ini tidak diusik, tidak ditekan dan kita jadi orang yang hanya menyerah kepada takdir saja. Sedangkan kewajipan kita, apabila hak kita diambil dengan secara zalim, ya, yang bukan hak, sepatutnya kewajipan kita di atas apa daya yang kita mampu, ya, yang kita terdaya, kita hendaklah usaha dapatkan, ya. Walaupun yang mengambil hak kita itu, ya, daripada parti lebay sekalipun, parti yang pandai bercakap pasal agama ni, ya, yang dulunya bercerita tentang lawan kezaliman, ya, dulu cerita tentang keadilan dan sebagainya, dah sekali berdepan dengan dunia keduniaan, berdepan dengan jawatan dan juga duit, kedudukan, maka segala-galanya hilang, ya. Apa yang mereka perkatakan selama ini tentang kezaliman, lawan kezaliman, cegah kemungkaran dan sebagainya dah tak terpakai. Bahkan parti ini pun terlibat dengan orang melakukan kezaliman, ya. Apa itu kezaliman? Kezaliman adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itu adalah kezaliman, ya. Meletakkan lebay ini menjadi menteri yang bukan pada tempatnya. Bukan kerana tak layak, tetapi sepatutnya tak jadi menteri pun. Sebab bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat, tetapi nak jadi menteri juga melalui ke atap, bermakna jawatan menteri itu bukan patutnya haknya, ya. Meletakkan dia di situ adalah bukan tempatnya, maka itulah kezaliman. Maka kita kena lawan kezaliman. Bukan boleh biarkan kezaliman depan mata kita, ya. Semata-mata kita kata Anwar dah gagal 2-3 kali, oh cukup, maka cukuplah, ya. Fokus PRU. Isu ni sekarang ni, kita telah dizalimi, kita telah dikhianati, ya. Mana prinsip kita lawan atau tak lawan, ya. Kita lawan atau tak lawan ini sepatutnya kita amalkan di dalam saat ini, di dalam saat apabila kita dikhianati, ya. Dengan UMNO ke, ya, kalau UMNO nak bersama kita, okey, boleh bersama kita, ya. Tidak ada masalah kalau UMNO nak sokong kita. Bukan kita nak pergi minta merayu dengan UMNO, kemudian kita nak jual prinsip kita. Dia nak sokong kita, tidak ada masalah, kan? Orang jahat nak sokong orang baik, apa masalah? Kalau dia di golongan, kita tak kata semua UMNO jahat, tapi kalau ada beberapa pimpinan ahli UMNO atau MP dia yang rasa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mampu untuk melakukan perubahan pada negara, tidak ada masalah untuk berikan sokongan. Bukan kita nak minta dia masuk parti keadilan, bukan kita nak minta dia masuk parti amanah ataupun DAP, beri sokongan saja. Masuk PRU besok kita lawan balik, apa masalah, kan? Kalau kamu bagi sokongan pada Muhyiddin, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu saksikan sekarang, kan? Dalam beberapa bulan saja pun UMNO dibuli semacamnya. Ada dia takut dengan urutan Zahid Hamidi, bahkan dia ugut Zahid Hamidi lagi ada. Walaupun parti dia kecil, walaupun UMNO itu parti besar, tapi Muhyiddin tak takut, ya, untuk mengadakan ugutan macam-macam, ya, kepada UMNO. Seperti berlaku di banyak
negeri lah macam Sabah seperti mana kan. Masih lagi dia jadi nak menjadi menteri besar parti kecil. Kan? Adakah UMNO sanggup terus berada dalam kerajaan seperti ini? Kalau kamu bersama dengan kami dalam Parti Harapan, kemungkinan kamu tidak akan dianiaya seperti itu. Ya? Sebab kita dah biasa berlawan dengan UMNO. Ya? Kita tidak ada niat pun nak mengharamkan UMNO. Kerana Parti Keadilan Rakyat ini bukan parti untuk menghentikan UMNO. Parti Keadilan Rakyat adalah parti berbilang kaum. Tak ada sebab Parti Keadilan Rakyat ini untuk nak haramkan UMNO. Kita akan berlawan, kita akan bertempur ya, secara politik, secara jantan. Tetapi bersatu, ya, dia ada cita-cita untuk mengharamkan UMNO. Sebab wujudnya bersatu dulu memang untuk ganti UMNO. Cita-citanya untuk mengharamkan UMNO tu memang ada. Lama lagi. Jadi orang yang ada cita-cita nak mengharamkan UMNO ini, adakah UMNO yakin untuk berada di bawah kerajaan? Ditunjangi oleh bersatu. Jadi fikir-fikirkanlah ya. Tapi nak macam mana? Seperti mana yang saya sebut, bahawa masalah UMNO ni yang jadi sukar untuk nak buat pilihan kerana ada masalah masing-masing ya. Ada masalah masing-masing. Jadi apabila ditekan, diugut dan sebagainya, hilang ya keberanian ya. Walaupun UMNO ini parti yang ada kris ya, yang selalu yang dulu dijulang-julang dan sebagainya ya, tetapi berdepan dengan parti Bunga Raya ni, kris pun tak boleh ya, tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Sebab masalah pimpinan. Sebab itulah pentingnya sebuah parti itu memilih pemimpin yang berani ya, pemimpin ada prinsip, pemimpin yang tidak melakukan apa-apa kesalahan, supaya pemimpin ini berani berdepan dengan sesiapa sekalipun. Dan sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ya, dilihat sejarahnya tak pernah gentar berdepan dengan sesiapa sekalipun. Sebut saja Perdana Menteri pada zaman Mahathir ya, beliau lawan ya. Pak Lah beliau lawan, Najib beliau lawan ya. Dengan Mahathir kali keempat ni itu tak lawan. Pasal apa? Menghormati kerajaan Parti Harapan. Walaupun Anwar Ibrahim masa itu bukan menteri pun, tapi kerajaan itu adalah kerajaan Parti Harapan, maka Anwar Ibrahim tidak menentang Mahathir secara terbuka. Bahkan Anwar Ibrahim datang bertemu Mahathir pejabatnya setiap minggu, berunding dengan Mahathir ya. Itu yang Mahathir seronok tu. Anwar datang jumpa dia, dia ingat macam Anwar nak sembah dia lah. Takut dengan dia, hormat dengan dia ya. Yang sebenarnya Anwar bukan menghormati dia, Anwar menghormati kerajaan Parti Harapan ya. Walaupun beberapa tindakan Mahathir ketika itu, banyak tindakan Mahathir yang tidak disenangi oleh Anwar Ibrahim, tapi Anwar tak pernah hentam Mahathir secara terbuka ya, kerana menghormati kerajaan Parti Harapan yang memerintah. Bukan menghormati Mahathir, tapi menghormati kerajaan Parti Harapan yang memerintah ya. Jadi Mahathir pun rasa perasan, Anwar tak pernah tegur dia, Anwar tak pernah kata apa kat dia, Anwar dah takut dekat dia. Sebab tu dia test sekali kan, hancurkan Parti Harapan ya, sekat Anwar untuk jadi menteri ya. Jadi kadang-kadang kalau ikut kita, kadang kita rasa marah juga ya, dengan sikap Anwar yang terlalu berlembut ya. Tak apalah ya. Sampai di saat-saat akhir langkah Sariton pun ya, Anwar Ibrahim kata tak apalah, bagilah Tun jadi Perdana Menteri terus sampai lepas APEC pun tak apalah, tanpa tarikh pun tak apalah, bagi cek kosong dekat dia. Dia nak tahu tarikh bila pun ya, ataupun tarikh masa dia nak masuk lubang lahat, besok baru dia nak sign dapat jawatan, terpulang ya. Macam tu sekali Anwar mengalah dengan Mahathir Mohamad. Bukan kerana takut ya, kerana menghormati, tak mahu Parti Harapan itu hancur ya, tak mahu kerajaan Parti Harapan itu musnah kerana perbalahan ini. Kerana mereka memang ada niat untuk nak keluar Parti Harapan, nak cari alasan saja. Nak cari alasan saja untuk keluar di Parti Harapan ya. Dia minta Anwar supaya Anwar bertegas ya, supaya nak jadi Perdana Menteri juga. Itu harapan mereka, supaya mereka jadikan alasan untuk keluar di Parti Harapan. Tetapi Anwar kata, kena on ya, Tun boleh jadi Perdana Menteri, jadilah Perdana Menteri sampai bila, tak payah tarikh. Jadi mereka rasa apa alasan lagi nak buat ya? Alasan Anwar dah bagi dia jadi Perdana Menteri ya. Akhirnya pengkhianat ni tak boleh tahan ya, sebab dah pasang niat dah nak khianat, terpaksalah lakukan juga pengkhianatan ya. Dan ruang itu diberikan pula oleh Mahathir Mohamad
Ya, kalau Mahathir Mohamad ini orang yang bijak, orang ikhlas, orang yang jujur, walaupun dia ditolak oleh partinya, ya, parti Bersatu, sepatutnya beliau mengadakan rundingan dengan kawan-kawan dalam majlis presiden Parti Harapan, minta pendapat, ya, pandangan dan sebagainya, atau paling kurang, ya, beliau menyerahkan jawatannya kepada timbalannya terlebih dahulu, ya. Jangan letak jawatan dulu, serahkan kepada timbalannya Wak Azizah. Apa masalah? Kalau Wak Azizah jatuh juga, puas hati, sekurang-kurangnya Mahathir boleh lepas tangan. Ya, saya dah serah pada Kak Wan, tapi Kak Wan tetap jatuh juga. Tapi masalahnya dia letak jawatan. Dalam keadaan kita masih ada sokongan lagi, dia letak jawatan. Ya, menimbulkan satu krisis. Ya, bila pintu rumah dah terbuka, musuh masuk. Musuh memang lama dapat cek peluang nak masuk. Ya, ini alasan dia bagi oleh Lebay. Lebay kata, kita bukan kita yang khianat. Ya, Mahathir letak jawatan, maka pintu dibuka, kami masuk. Ini bukan kaedah Islam. Ya. Kaedah Islam ni, kalau kedai tu buka pintu pun kamu tak boleh rompak. Paling tidak pun kamu kena beritahu lah, bantulah. Kan? Ataupun jangan terlibat. Ini bukan kaedah Islam. Kalau kita tengok rumah terbakar, patutnya kita carilah baldi api ke, kan, simbah air. Bukan kita pergi perangat, kan, tambah bakar lagi. Kan? Sepatutnya apabila berlaku kejadian macam ini, dah tahu dah, ya, kerajaan Parti Harapan itu tumbang kerana pengkhianatan, dan pengkhianatan ini adalah satu perkara yang dilarang keras oleh agama Islam. Ya, melakukan pengkhianatan ini, ya, satu dosa yang besar, ya, dilarang keras oleh Islam. Usahakan sesama Islam, ya, kita khianat sama orang kafir pun tak boleh pengkhianatan ini. Apatah lagi sesama Islam. Sesama dia buat perjanjian dibuat, ya, persamaan dia buat, tapi kita khianat. Ini, ya, dilarang keras oleh Islam. Jadi kerana pengkhianatan ini, apakah kamu patut masuk di situ bersekongkol dengan pengkhianat? Ini yang kita persoalkan. Bukan masalah kamu untuk pengkhianat, tapi kamu bersekongkol membantu orang yang khianat. Ini masalah Lebay. Ya, kita tak kata dia khianat, tapi kamu bantu pengkhianat. Apakah Lebay tak kata Muhyiddin pengkhianat? Kalau Muhyiddin tu bukan pengkhianat, ya, peristiwa ni sama berlaku seperti mana saya cerita sebelum ni di Perak. Jatuhnya Nizar di Perak akibat pengkhianatan, pembelotan. Begitu juga jatuh kerajaan Parti Harapan di pusat adalah kena pengkhianatan. Kalau di Perak dulu kamu hukum dia haram, kenapa pula di Putrajaya jadi halal? Adakah kerana kamu jadi menteri maka hukum dia halal? Adakah kamu dapat tawaran jadi menteri di Putrajaya maka hukum pengkhianatan itu halal? Saya minta orang PAS jawab itu je. Kan? Sebab itu, apabila PAS bertindak memberikan kerjasama dengan kerajaan khianat ini, ya, PAS tidak membuat keputusan itu melalui Majlis Syura. Serabani cakap, selama ini apa saja tindakan PAS yang besar, biasanya keputusan itu dikeluarkan oleh Majlis Syura. Saya rasa tindakan untuk menyertai kerajaan pengkhianat ini, saya ingat Majlis Syura pun tidak dirujuk. Sebab apa? Kalau rujuk Majlis Syura, kena buka kitab. Kena buka kitab. Kita ni hukum ni halal ke haram ni? Ya, nak bersekongkol dengan pengkhianat ni, hukum halal ke haram? Lebay akan mengeluarkan dalil lah. Ya. Kalau dia kata, kalau macam ni halal. Ya. Tapi di Perak dulu kita kata haram. Macam mana pula, kan? Di Perak dulu kita pakai Al-Quran mana? Tahun 2020 kita pakai Al-Quran mana? Macam mana nak tukar hukum? Ya? Sebab itu tak perlu Majlis Syura, ikut dia cakap Haji Hadi. Ya. Masuk. Biar ke dia. masuk. Dan ni kita dapat Menteri Alam Sekitar, ya, yang jaga pencemaran tong sampah dan sebagainya. Baru ni dapatlah pengiktirafan daripada majalah Indonesia. Maka walaupun pun bertakbir, ya. Menteri Alam Sekitar dapat anugerah majalah Asia. Bila kita cek dalam Google, ada 1,000 lebih je likers dia punya majalah. Saya punya page pun tak aktif. Ya, Facebook okeylah, saya selalu aktif dalam Facebook. Page saya yang tak aktif tu pun lebih 1,000 likes. Ini majalah yang tak 1,000 lebih saja. Majalah yang ke Indonesia tu. Iktiraf Toman. Kalau nombor 1 tak apa juga. Ya?
nombor berapa tak tahu sebagai Menteri Asia terbaik Asia. Kan? Allah kata itu pun walaan bertakbir ya. Sujud syukur berapa kali saya tahulah tu. Mungkin lebam-lebam dahi sujud syukur ni sebab Tuan Yang Terhormat adalah Menteri Alam Sekitar yang terbaik ya. Apa kerja dia? Tu tanya dia. Selama dia jadi menteri. Ya, apa kenyataan yang nampak macam hebat ya? Apa kerja yang hebat ya? Selain daripada kata COVID ini berada dalam pementung air. Cerita Musangking dan cerita. Itulah kan. Tak lama lagi majalah Indonesia ini akan iktiraf pula Haji Adi sebagai duta khas yang terbaik di Asia. Jangan peliklah ya. Cerita lebay ni seronok. Nanti saya nak buat satu siri ya. Siri live kita cerita pasal lebay. Sebab lebay ni lagi bahaya daripada UMNO tuan-tuan. Betul saya cakap. Ya. Lagi bahaya pasal dia bawa agama. Ya, kalau UMNO ni kita senang. Ya. UMNO ni kalau nak cerita susah sikit kita nak berhujah pasal apa, melibatkan angka, fakta ya, nak cerita pasal ekonomi apa semua. Melibatkan kita kena faham ya, nak cerita pasal saham, bursa saham, nilai mata wang ke ekonomi, kita kena buat kajian dulu ya tentang angka-angka ni. Kalau pakai ekonomi tak okeylah kita boleh berhujah dengan UMNO tentang ekonomi, keuangan dan sebagainya. Ini masalah dengan UMNO. Tapi dengan lebay ni mudah. Ya, mudah sebab hukum dia tu kan, walaupun dulu dia pakai hukum tu tapi perkara yang sama tapi hukum dia berubah. Sebab tu saya kata dengan lebay ni lagi seronok bila bersama dengan lebay ni sebab kita boleh guna hujah dia dulu kan. Kalau hujah dulu UMNO ni kapi kan. Sekarang ni orang UMNO masuk PAS tak payah mengucap. Kalau kapi patutnya kena mengucap lah kan. Tapi tak payah mengucap. Pasal apa? Isi barang PAS kan. Orang PAS kata apa? Bila pula kita kapikan dia? Jangan nak nafi lah kan. Kalau siapa yang baca Amanat Haji Adi dia tahulah kan, dia pusing ayat tu kan. Kita boleh tahu. Dan yang terbaru pula ada yang ni YDP PAS daripada Penang pernah mengkapikan Kak Wan kan. Kak Wan dalam kuliah masjid dia kan, dalam kuliah masjid ada dalam YouTube. YDP Bagan Serai ke apa tu kan. Kak Wan, kalau Kak Wan tak sokong RU355, nanti kalau Kak Wan mati, kami tanam Kak Wan dengan jirat. Itu bukan fitnah. Betul-betul berlaku dalam masjid. Ya. Kalau Kak Wan tak sokong RU355, nanti mati kami tanam dengan jirat. Bila kita sebut orang Islam ni tanam dengan jirat, walaupun tak sebut kafir, maksud dia apa? Jirat ni untuk orang Islam ke untuk orang kafir? Jirat ni adalah untuk orang bukan Islam. Bermakna lebay ni mengkafirkan Kak Wan kalau tak sokong RU kan. Sekarang ni dia sendiri bawa RU, dia sendiri tangguh, dia jadi kerajaan, bersudah tak bawa, dia ni besok mati nak tanam mana ni ya. Bukan jirat lagi ya. Bukan jirat lagi, rasanya tak payah tanam pun tak apa kan. Buat macam orang asli ke kan, gantung atas pokok je. Kenapa atas pokok? Pasal ilmu dia tinggi, maka kena tanam dia tinggi atas pokok. Okey, cukup sampai sini. Okey, syahadan syukur. Tuan Anjang. Ya. Cukuplah sampai sini dulu. Kan? Cuma satulah yang nak point hari ni, iaitu bahawa janganlah sekali kita cuba melemahkan ya semangat Ketua Pembangkang kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Kalau kita malah nak doakan sekalipun, jangan kita pelekehkan ya. Kerana bagi kita dan kita lihat sendiri sejarah latar belakang beliau bukan seorang yang begitu gila kuasa ya. Beliau bukan seorang yang kemarut nak jadi Perdana Menteri. Banyak bukti yang menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim ni bukan orang kemarut jadi Perdana Menteri. Kalau beliau nak jadi Perdana Menteri dulu masa zaman Mahathir dulu pun ya, kalau beliau naam kata Mahathir, beliau dah jadi Perdana Menteri lah ya. Beliau dah jadi Timbalan Perdana Menteri ketika itu ya. Tidak ada masalah ya. Tapi sebab prinsip beliau menentang Mahathir dan sebagainya, dan beliau terpelanting. Banyak peluang ya. Bahkan masa lepas PRU ya, dapat tawaran untuk bekerjasama dengan UMNO, nak tawarkan dia jadi Perdana Menteri, beliau tolak kerana kita dalam rapat-rapat menghormati perjanjian, tidak mahu bersama dengan UMNO walaupun Anwar ditawarkan sebagai menteri. Lepas langkah Sheraton macam tu juga, Muhyiddin berunding dengan beliau nak bersama dengan keadilan, Anwar jadi Perdana Menteri pun tak apa, Anwar tolak sebab nak jaga Pakatan Harapan
Tetapi dalam Parti Harapan ada pula ya, nak pandang kepada pejuang, warisan lah sebagainya sekarang ni. Ya, nak ramaikan lagi, nak banyakkan lagi Parti Harapan. Sepatutnya kalau kita nak perbanyakkan komponen kita pilih parti-parti yang kita lihat rekod sejarahnya adalah parti yang baik. Ya, bagaimana kita nak pilih pejuang bersama dengan kita? Dalam pejuang itu ada Mahathir Mohamad, orang yang mensabotaj Parti Harapan, orang yang khianat perjanjian, ya, seorang munafik yang jelas. Bagaimana kita nak terima seorang parti yang munafik ini, yang jelas mengkhianati kita, berada dalam Parti Harapan? Syafiq Afdal, ya, nak warisan kita nak tarik bersama dengan Parti Harapan. Sebelum masuk Parti Harapan pun dia dah kata dah, Anwar ni perlu ditukar, Anwar ini perlu diganti. Belum masuk Parti Harapan pun dah keluar ayat-ayat sedemikian rupa. Kenapa ada pimpinan kita yang gila sangat nak bawa warisan masuk, yang gila sangat nak bawa pejuang masuk? Kenapa bodoh ke tahap itu? Yang kata bodoh kan marah pula. Saya tak sebut nama. Tapi kenapa bodoh ke tahap itu? Kamu pimpinan. Ya? Kamu pimpinan dan berada susah senang. Lama daripada Parti Rakyat dulu. Kemudian kena berada dalam Parti Harapan. Tapi kenapa begitu mudah kamu nak jemput orang luar yang terang jelas hina Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang jelas nak khianat Parti Harapan? Ya? Kamu nak bawa masuk ke rumah kita? Macam kita ada rumah, kita dah tahu dah dia tu pencuri, penyangak, penyamun. Kita nak bagi masuk rumah kita tumpang tidur. Ha? Kalau tak tahu tak apa. Tahu. Dah terbukti pun. Kita jemput dia masuk rumah kita tidur. Tak ke bodoh namanya. Ya? Jadi stoplah, henti-hentikanlah. Dan saya kata, ya, saya menulis, saya kata kalau Parti Harapan keputusan menjemput warisan masuk dalam Parti Harapan, menjemput pejuang, ya, Mahathir ni masuk dalam Parti Harapan, lebih baik keadilan undur diri daripada Parti Harapan. Ya? Janganlah bersama lagi bersekongkol dengan pengkhianat-pengkhianat ini. Ya? Undur dan kita betul berjuang. Biarlah kita berjuang daripada mula, daripada semula pun tak ada masalah. Ya? Tidak ada masalah. Ya? Daripada kita duduk jadi barwa kepada orang-orang ni, ya? Yang orang ni daripada yang selama ini duduk menghina, khianat kita. Ya? Kita bawa masuk rumah, kemudian dia nak kuasai kita. Kita bodoh kalau kita layan dengan perempuan ni. Ya? Sebab itu cukup-cukuplah mana pimpinan pun nak jemput orang yang khianat ni masuk dalam Parti Harapan, cukup-cukuplah. Ya? Kalau kamu nak juga, lebih baik kamu saja keluar dari Parti Harapan, duduk bersama dengan mereka. Ya? Duduk bersama dengan pejuang pun lagi bagus. Sebab pejuang pun tak ramai sekarang ni. Dia ada 4 orang je di parlimen. Kamu tambah sikit. Ya? Okey, cukup sampai sini dulu. InsyaAllah kalau ada apa-apa, kita akan share bersama. Dengan pesanan saya, berikan sokongan kepada semua pimpinan kita dalam Parti Harapan yang berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat. Ya? Berjaya tak berjaya itu kuasa Tuhan. Kita doakan saja. Tapi kita di bawah dengan hanya mengharap, ya, mengharapkan bulan jatuh ke riba. Kita teruskan kerja kita. Kalau kita dapat kembali mandat rakyat, itu bonus. Kalau tak dapat, kekurangnya kita dah ada persiapan untuk menghadapi pilihan raya. Yang penting, jangan biarkan pengkhianat dan musuh-musuh ini bersenang lenang, ya, tanpa tekanan, tanpa ada apa-apa, dan dia akan jadi bertambah kuat, dan kita akan menghadapi PRU 15 nanti dengan sebuah kerajaan yang khianat dan kuat. Ini masalah bagi kita. Okey, cukup sampai di sini saja. Kalau ada terlebih kata-kata, saya minta maaf lah, ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.